Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay. Pada video yang lepas, kita telah membincangkan tentang asas nisbah trigonometri. Jadi, kita ulang semula. Apakah nisbah trigonometri itu? Trigonometri merupakan satu alat untuk mengira matematik terutamanya tentang dimensi lah. Okey. Kita tengok semula. Okey. Jadi nisbah trigonometri ini hanya boleh digunakan pada segitiga bersudut tegak iaitu mempunyai sudut 90 darjah. Okey. Jadi ulang sekali lagi. Sisi yang paling panjang dan yang condong selalunya bertentangan dengan sudut 90 darjah ni kita panggil hipotenus. Okey, kalau sudut di sini, theta di sini, depan dia bertentangan dengan dia, kita panggil sisi bertentangan, dan satu lagi sisi bersebelahan. Okey, kita ulang semula rumus untuk mencari nisbah trigonometri itu. Rumus yang kita gunakan yang pertama sekali ialah sin theta, sudut sin, iaitu sisi bertentangan pada dengan hipotenus. Yang kedua, cos theta, sisi bersebelahan pada dengan hipotenus. Dan yang akhir sekali, tan theta, sisi bertentangan pada dengan sisi bersebelahan. Okey. Yang paling penting sekali, awak kena tahu sudut tu di mana. Sudut tu yang penting, sudut di mana, hipotenus di mana. Sebab kadang-kadang lukisan tu dia tak nampak macam mana. Contohnya dia lukis begini. Okey. Yang hipotenus kadang-kadang awak tak dapat kena pasti mana hipotenus. Okay, so nak senang kenal, hipotenus ni berhadapan dengan sudut 90 darjah tu. Itulah hipotenus. Okay, kemudian sudut tu bergantung pada situasi lah sudut. Okay, kita terus kepada soalannya. Sebelum ni kita buat soalan yang asas saja. Kita teruskan pada penyelesaian soalan. Macam mana? Jadi ini soalan dia. Ada A, B, C, D dan E dan F Okey, kita baca dulu soalan. Darjah di bawah menunjukkan suatu segitiga bersudut tegak. Tentukan nisbah trigonometri bagi sin 20, cos 20, tan 20, sin 40, cos 40, tan 40 Okey. Berdasarkan gambar rajah ni. Tengok gambar rajah ni, segitiga, ada berapa segitiga? Ada sebenarnya yang pertama sekali major yang besar PSQ. Yang kedua segitiga ni PRQ ni. Ada dua segitiga dalam satu segitiga tegak Okey. Jadi kalau tengok diminta sin, cos, tan, okey, maksudnya kita perlu tahu. Sebabnya kalau sin dengan cos kita perlu tahu hipotenus. Mana hipotenus? Ini dia PS PS hipotenus. So macam mana, ini 8 dah bagi dah. SRQ ni berapa ni? 6.71. Okey, maksud kita kena cari dua hipotenus lah. PS dengan PR ni sebab apa? Sebab diminta cos 20, maksudnya sini. So kita perlukan segitiga yang kecil ni. Bila cari sin 40 pula, kena menggunakan sudut 40 ni lah, 20 campur 20. Okey. So kita buat macam mana? Yang pertama sekali sin 20. Kita cari dulu dia punya panjang PS dengan panjang PR Guna apa? Guna Pythagoras. Okey, terus PS sama dengan punca kuasa 2 8 kuasa 2 campur dengan apa tadi? 6.71 kuasa 2. Okey, terus dia dapat PS sama dengan, guna kalkulator je, .44. Okey, 10.44.
Okay, untuk PS. Untuk PR pula. PR. Okay, dia punya tegak melintang tu 8/2 campur dengan 2.91/2 ya. So PR kita dapat kadang-kadang pelajar tersilap ya. Dia sebab kalkulator saya ni dia auto je, punca kuasa 2 ni tak perlu buat kurungan. Nampak panjang dia punya tanda punca kuasa 2 ni. Tapi kalau guna kalkulator yang Casio yang 570 satu lagi tu, kena buat kurungan lah, sebab kadang-kadang dia akan jadi jawapan lain ya. 8.51. Okey, so dah dapat dah. PR dapat 8.51. PS dapat 10.44. Okay. Sini dapat 10. .51 ya. Okay, so kita boleh teruskan kepada kita nak cari satu-satu. Macam mana sin 20. Soalan A tak nampak ya. Soalan A sin 20 sama dengan, ingat semula rumah dia, setentang per dengan hypotenuse. So setentang berapa? Okay, sekarang 20 ya. So bila 20 kita kena guna segitiga PRQ ni. 2.91 per dengan hypotenuse berapa? 8.51 ya. 8.51. So, okay, guna kalkulator terus. 2.91 bahagi dengan, okay. Boleh buat dalam perpuluhan ataupun boleh buat dalam pecahan. Perpuluhan pun tak ada masalah ya. 0.342. Okey, 3/40. Okey. Kalau dia minta cari cos pula, cos 20 sama dengan sisi sebelahan per dengan hypotenuse. Sebelah tadi berapa? 8 per 8.51. Sama 94. Okay. Dan yang akhir sekali, soalan B ya. Soalan C tan 20 setentang per dengan sebelahan sama dengan setentang berapa? 2.91 sebelahan berapa? 8. So bagi terus 2.91 bagi 8 0.364. Okay. So yang saya rasa yang soalan D, E, F tu agaklah satu lah. Satu. Okay, D, E, F tu. Okay, saya ambil yang soalan D. Tak salah sebab dah tahu dah macam mana. Sin 40 setentang per dengan hypotenuse. Okay, setentang berapa? Okay, sekarang ni kita kena ambil segitiga yang besar ya, sebabnya sudut 40.
Tentang dia ialah berapa tadi? 6.71. 6.71 per dengan hypotenuse berapa? 10.44 ya. 10.44. So guna je kalkulator. .643. Okay. Okay, so sama je lah untuk soalan EF tu. Cari cos 40 dan 40 menggunakan sisi-sisi yang sepatutnya ya. Okay, kita pergi pula pada soalan yang kedua. Okay. Dalam video ni saya tunjuk 3 soalan ya, demo. Kemudian boleh buat latihan, cuma saya tambah lagi 2 soalan. So semua soalan latihan ada 5 lah. Awak buat 3 soalan, cuma soalan 1, 2, 3 yang saya tunjuk dalam video ni, dalam latihan awak nilai dia lainnya, tapi jalan kerjanya sama. Cuma saya nak tengok macam mana boleh dapat tidak. Okay, teruskan ya. Nombor 2, rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRS diberi bahawa PQR ialah garis lurus dan cos 60 darjah sama dengan 0.5. Hitung panjang PS, nyatakan jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, kita tengok segitiga ni. Okay, so sekarang ni nak cari panjang PS. Okay, nak cari panjang PS. Kalau yang kita tahu, kita boleh guna teorem Pythagoras, tapi teorem Pythagoras kena ada 2 sisi yang lain. So SR tak ada diberi dan PR pun tak komplit. Cuma ada PQ je, QR tak ada. Okay, tapi sudut diberi. Maksudnya kita guna trigonometri lah untuk mencari PS macam mana. Nak cari PS ni, ok, awak tengok ni, ini sisi ni sama panjang. Ok, simbol ni maksudnya dia sama panjang. So QS pun 12. Ini 12 ya. Ok, kemudian sebab apa tiba-tiba ada cos 60 ya? Mana yang sudut 60? Ok, sebenarnya sudut 60 kat sini. Sebab apa? Sebab sini kalau segitiga sama kaki, so sini pun 30 lah sebab dia sama kaki. So 30-30, awak tahu kalau segitiga jumlah sudut dalaman semua sekali ialah 180. 180 tolak 30, 150 tolak 30 lagi 120. Maksudnya sini ialah 120. Okay, awak tahu kalau satu garisan datar sudut dia 180 kan. Maksudnya sini 120 dah. So ini lebihnya ialah 60. So cos 60 ni, kalau cos 85 ni sebenarnya ada, kita perlu gunakan macam mana. Okay, so nak cari PS ni, PS, okay, kita boleh guna sudut ni dan panjang PR ni. Nak guna apa? So PR ni dengan sudut ni sebelahan, PS ni dengan sudut ni ialah hypotenuse. Sebelahan hypotenuse apa dia? Cos ya. Tulis dulu awal-awal. Cos 30 sama dengan, okay, biasakan tulis rumus sisi sebelahan SB per dengan H. Okay, sebelahan dia berapa? Okay, kita ambil je huruf dulu. PR per dengan hypotenuse berapa? PS ya. Okay, cos 30. Okay, so kita cari dulu PR ni macam mana. PQ dah ada 12, QR ni kita perlu cari. Okey, kita tumpukan pada segitiga QSR je. Okey, ini ada 12 sebab 12 tadi sebab dia sama kaki, sama panjang. Okey, so dibagi dalam soalan, maklumat dia cos 60 0.5. Maksudnya sekarang ni ini sudut 60, so ada kaitan dengan QR lah. Kita boleh cari QR ni. Okey, tulis cos 60 sama dengan 0.5. Okay, cos 60 macam mana buat cos ialah apa? Sebelahan per dengan hypotenuse sama dengan 0.5. Okay, kalau segitiga QSR ni sebelahan dia apa? QR ya. QR per dengan, okay, hypotenuse apa? 12. Okay, tak nampak ya. Okay, so dapatlah QR sama dengan 0.5 darab 12. 0.5 darab 12 dapat 6 ya.
So QR dapat 6. Okay. Maksudnya sekarang ni kita guna segitiga ni untuk mendapatkan panjang. So QR ni 6. Ni 6. Okay. So dapatlah panjang PR ni ialah 18 lah. Okay. Kembali pada yang tadi. Nak cari PR ni. Okay. Masuknya nilai dulu. PR tak tahu. Oh sorry. PR kita dah tahu ya. PR ialah 18. Dengan PS yang kita nak cari. Okay. So bila awak tahu kan ni per bahagi, bila pergi sini jadi darab. Okay. So ini darab ini jadi PS cos 30 sama dengan 18. Okay. Kemudian nak cari PS saja. Ini pergi sini. Sebab ini dengan ini darab kan. Jadi bahagilah. Cos 30. Okay. Kalau tengok macam seolah-olah tukar tempat je. Tukar tempat. Ini tukar tempat je. Okay. So dapatlah PS sama dengan guna je kalkulator. 18 bahagi cos 30. Dapatlah berapa tu? Ok, tekan 20.78 lah. Sebab dia nak 2 tempat perpuluhan. 20.78. Ok. Ok, soalan ketiga. Rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak DFE dan EHI jika ni tan ya. Jika tan X sama dengan 10/8, panjang DF sama dengan 16 cm dan nisbah panjang EF ialah EF nisbah EH sama dengan 1/2. Tentukan panjang EI. Okay, EI. Okay, mungkin banyak sangat maklumat. Okay, sekarang ni kita ada dua segitiga. Okay, sudut X ni sama-sama besar. Okay, dia nak cari apa? Dia nak cari EI, iaitu ni hypotenuse lah ya, sebab hypotenuse depan berhadapan dengan sudut tegak ni, EI. Okay, mula-mula sekali. Okay, ini tan X sama dengan 10/8. Okay, biar dulu. Panjang DF sama dengan 16. DF. Okay, tulis dalam ni 16. Okay. Kemudian nisbah panjang EF dengan nisbah EH 1/2. Apa maksud dia? Okey, nisbah ni sebenarnya boleh tulis macam ni je. Kalau awak tak faham, kalau biasa dia tahu dah. Ini separuh daripada ini. Okey, tapi tak apalah, saya tunjuk macam mana. Sebenarnya nisbah ni boleh tukar pada pecahannya. EF per dengan EH sama dengan 1/2. Okey, darab silang 2EF sama dengan EH lah. Ini darab 1 jadi ini, 2 darab ni jadi ini. Maksudnya 2EF, 2 ini sama dengan 1 ini, 1 EH. Maksudnya ini separuh lah. So ini titik tengah lah. F ni titik tengah. Okay, titik tengah. Okay, kita kembali tengok pada tan X sama dengan 10/8. Tan X. Okay. Sebabkan 16 ni dah ada, kita gunakan segitiga DEF ni. Okay. Tan X. Okay. Tulis tan X sama dengan 10/8. Tan apa dia? Tan ialah setentang per dengan sebelahan. Okay. Tan X. So maksudnya sekarang ni setentang EF ni per dengan 16 sama dengan 10/8. So kita masuk nilai je. Okay, sebabkan ini nisbahnya, jangan pening pula ya. Setentang EF tak tahu ni. Tulis je EF. Okay, sebelahan ini dia 16, tulis 16. Okay.
darab silang ya. Darab silang. 16 darab 10, 160. EF darab 8, 8 EF. Okay. Pusing je. Sebab kena ingat, yang kita nak cari mesti berada di sebelah kiri. So, EF sama dengan 160 bagi dengan 8. EF sama dengan 20. Okay, 20. So, sini 20. Terus di dalam mengajar 20. So, kalau ini 20, ni pun 20 lah. Sebab tadi apa? Sebab ini titik tengah di F tu. So, kita nampak lah EH ni sama dengan 20. Okay. So, macam mana nak cari EI? Macam mana nak cari EI? Okay. Nak cari EI, kita boleh guna... Okay, sebab EI ni ialah hypotenuse. Kalau guna tan setentang dengan sebelahan. Okay, kita cari dulu HI ni. Okay, HI ni. Sebabkan dia sudut sama, kita boleh gunakan tan 10/8 ni untuk segitiga yang besar ni. Okay, tulis balik. Tan X sama dengan 10/8 sama dengan, okay, setentang dengan sebelahan. Okay, so sebelah sudut sini setentang dia berapa? 40 lah ya. 40. Sebelahan ni kita tak tahu HI. Okay, darab silang 10 darab HI, 10 HI, 40 darab 8, 320. Okay, so HI ni sama dengan 320 bahagi dengan 10. Dapatlah HI sama dengan 32 ya. Okay, 32. So, sini 32. Jadi, macam nak cari EI? Okay, boleh guna Pythagoras je, betul ya. Pythagoras tak susah pun. EI sama dengan punca kuasa 2. Okay, melintang di 32. Tak kisah ya. Melintang menegak mana dulu tak kisah ya. Janji tak tahu dia tambah. Sebab nak cari hypotenuse. 40. Okay, so EI sama dengan akan dapat 51.22. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, yang penting awak tahu mesti macam pening sikit. Okay, tapi awak kena gunakan maklumat satu-satu ya. Okay, jadi itu saja. Harap awak boleh buat soalan latihan nanti. Tak faham boleh tanya saya, boleh PM saya. Okay, ada 2 soalan tambahan. Okay, untuk awak buat. Jadi, selamat berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.